warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Yusra binti Abdul Razak, memegang nombor matrik 058269. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kitab Tarikh Tafsir Islami halaman 47 dan juga 48. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Khudri. Pada halaman 47 dan juga 48, kitab ini menerangkan mengenai ibadah puasa, haji dan juga umrah. Baiklah, pada halaman 47 merupakan sambungan berkenaan puasa dan masuk kepada penerangan mengenai haji dan umrah. Manakala pada halaman 48 merupakan sambungan berkenaan ibadah haji dan juga umrah. Baiklah, pada halaman sebelumnya iaitu halaman 46, penulis telah menerangkan mengenai pengertian puasa, peringkat-peringkat dalam pensyariatan kewajipan berpuasa, dalil pensyariatan berpuasa serta penerangan mengenai bulan Ramadan iaitu bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Justru itu dapatlah kita fahami bahawa ibadah puasa di dalam bulan Ramadan tidaklah diwajibkan secara terus-menerus, namun ia mempunyai beberapa peringkat sebelum terhasilnya hukum puasa yang hakiki. Maka sambungan daripada itu, As-Sunnah menyatakan bahawa terdapat larangan untuk mendekati wanita pada malam-malam bulan Ramadan. Namun begitu, Allah meringankan beban ini melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Maksudnya ayat ini menerangkan bahawa halal bagi suami untuk mencampuri isteri mereka pada malam hari berpuasa. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menahan nafsu kamu, maka Allah ampuni kamu. Kemudian Allah berfirman lagi, "Tsumma utimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Yang bermaksud, kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga malam, tetapi janganlah kamu mengganggu mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Dan Rasulullah telah menetapkan bilangan hari puasa sunat di luar bulan Ramadan dan puasa itu difardukan pada tahun kedua Hijrah. Seterusnya, kita masuk pula kepada bahagian ibadah haji dan umrah. Semua bangsa mempunyai tempat tertentu untuk berkumpul dan menyembah Allah serta mendekatkan diri kepadanya. Perkara ini berdasarkan surah Al-Hajj ayat 34, di mana Allah berfirman yang bermaksud, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan ataupun korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan yang telah disediakan untuk mereka. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surah Al-Hajj ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh, yang membawa maksud tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat yang mereka kerjakan. Seterusnya, tempat ibadah bagi orang Arab ialah di Baitul Haram yang dibina oleh Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Perkara ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan juga 128, di mana ayat itu membawa maksud bahawa ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas Baitullah iaitu Kaabah, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada amal kami." Kemudian pada ayat 128 membawa maksud, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang sentiasa berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami iaitu umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami." Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Ali Imran ayat 96 yang membawa maksud bahawa sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang berada di Mekah. Kerana di situ terdapat tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya adalah makam Nabi Ibrahim. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hajj ayat 26 hingga 29. Daripada ayat ini dapat diringkaskan dan difahami bahawa Allah telah menentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu Allah berfirman, "Janganlah engkau sekutukan sesuatu denganku, dan bersihkanlah rumahku iaitu Kaabah bagi orang yang bertawaf dan orang yang mengerjakan ibadah solat." Kemudian Allah menyeru bagi umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, sama ada mereka datang dengan berjalan kaki atau menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan yang jauh. Kemudian dari ayat seterusnya menerangkan bahawa makanlah daging binatang-binatang korban dan berilah makan kepada orang yang susah dan orang-orang yang fakir miskin. Kemudian hendaklah manusia membersihkan dirinya serta menyempurnakan nazar-nazarnya dan tawaflah mereka di Baitullah iaitu Kaabah.
Namun begitu, orang Arab telah banyak menukar ke atas apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim dan juga Ismail. Antaranya menukar tempat haji, menyebut nama selain Allah ke atas binatang ternakan yang telah diberikan kepada mereka, dan mereka juga meletakkan patung berhala di dalam Baitullah serta menyekutukan Allah dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan patung berhala. Apabila Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai pembaharu bagi syariat Ibrahim yang sebenar dan berserah diri kepada Allah, dan Nabi Muhammad bukanlah salah seorang daripada orang musyrik, maka Allah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat ibadah bagi umat manusia. Maka Allah memerintahkan untuk mengajarkan ibadah haji dan umrah berdasarkan surah Ali Imran ayat 97. Ayat ini membawa maksud bahawa menunaikan haji adalah kewajipan manusia kepada Allah bagi sesiapa yang mampu melakukannya. Barang siapa yang ingkar terhadap kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 196, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa utimmul hajja wal umrata lillah, yang bermaksud dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Di dalam ibadah haji dan umrah juga, Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan tauhid dan meninggalkan segala yang ada pada orang jahiliah berdasarkan surah Al-Hajj ayat 30 dan juga 31, di mana ia membawa maksud bahawa jauhilah najis berhala dan jauhilah perkataan dusta. Ikhlas kepada Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Kemudian Allah menjelaskan pula mengenai waktu dan adab-adab ketika mengerjakan ibadah haji di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, bahawa musim haji adalah beberapa bulan yang boleh difahami. Maka barang siapa yang sudah berniat untuk mengerjakan ibadah haji, tidak boleh baginya bersikap fasik, lalai dan berbantah-bantahan dalam mengerjakan ibadah haji. Kemudian Allah menjelaskan pula mengenai perkara dan tempat-tempat haji. Yang pertama berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 158, iaitu sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Maka barang siapa yang mengerjakan haji di Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i antara keduanya. Kemudian dalil yang kedua pula adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 198 hingga ayat 200. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa tidak menjadi salah jika mencari limpah kurnia daripada Allah, iaitu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun daripada Padang Arafah ke Muzdalifah, sebutlah nama Allah dengan berdoa, talbiyah dan juga bertasbih di tempat Masy'ar Al-Haram, iaitu di Muzdalifah. Ayat yang seterusnya pula menerangkan bahawa hendaklah kamu bertolak turun daripada Padang Arafah, iaitu tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kepada Allah dengan memohon keampunan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seterusnya, apabila telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji, hendaklah menyebut-nyebut dan mengingati Allah, iaitu dengan membesarkannya sebagaimana kamu menyebut-nyebut datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Seterusnya, dalil yang ketiga adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 203, di mana ayat ini membawa maksud bahawa sebutlah kamu akan Allah, iaitu dengan bertakbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Barang siapa yang segera meninggalkan Mina pada hari kedua, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang melambatkan meninggalkan Mina, maka tidak ada juga dosa baginya. Seterusnya, dalil yang keempat pula adalah berdasarkan surah Al-Hajj ayat 32 dan juga 33. Ayat ini dapat difahami bahawa sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati seorang Muslim.
Kemudian waktu menyembelihnya pula adalah ketika sampai di tanah haram Baitullah. Kemudian dalil yang kelima pula adalah berdasarkan surah Al-Hajj ayat 36. Ayat ini dapat difahami bahawa Allah menjadikan unta, iaitu yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah, sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta itu ada kebaikan bagi kamu, oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya. Makanlah sebahagian daripadanya dan berilah sebahagian yang lain kepada orang yang meminta atau orang yang tidak meminta. Dapatlah kita fahami bahawa ibadah dengan haji ini mempunyai perkara-perkara yang perlu kita fahami sebelum mengerjakan ibadah haji dan umrah. Oleh itu, secara kesimpulannya, dapatlah kita fahami sebagai umat Islam perlu memahami dengan baik berkenaan dua perkara ini, iaitu puasa dan juga ibadah haji dan umrah. Kerana kedua-dua ini mempunyai perkara tersendiri yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu berada di dalam keberkatan dan keredaan Allah. Sekian, terima kasih.